Semua garam terlarutkan yang berwarna putih akan menghasilkan larutan garam yang tidak berwarna. Larutan garam yang berwarna adalah disebabkan oleh kerana kehadiran ion unsur peralihan. Contoh, untuk larutan perang mengandungi ion ferrum 3 dan larutan hijau pula berkemungkinan mengandungi ion ferrum 2. Okey, seterusnya Ana akan menerangkan tentang warna garam dalam bentuk pepejal dan dalam larutan aqueous. Pertama sekali kita ada 6 jenis garam, iaitu garam yang mengandungi ion ferrum 2, garam yang mengandungi ion ferrum 3, kuprum 2 sulfat, kuprum 2 nitrat, garam kuprum 2 klorida dan juga garam kuprum 2 karbonat. Pertama sekali kita ada garam yang mengandungi ion ferrum 2. Dalam bentuk pepejal ia berwarna hijau dan dalam larutan aqueous ia berwarna hijau atau hijau muda. Seterusnya kita ada garam yang mengandungi ion ferrum 3. Dalam bentuk pepejal ia berwarna perang dan dalam larutan aqueous ia berwarna perang kekuningan. Kuprum 2 sulfat dan juga kuprum 2 nitrat kita boleh kelaskan dalam kategori yang sama kerana kedua-duanya berwarna biru dalam bentuk pepejal dan ia juga berwarna biru dalam larutan aqueous. Garam kuprum 2 klorida berwarna hijau dalam bentuk pepejal dan berwarna biru dalam larutan aqueous. Terakhir sekali kita ada garam kuprum 2 karbonat. Ia berwarna hijau dalam bentuk pepejal dan ia tidak larut di dalam air. Maksudnya ketika kita membuat eksperimen, ia hanya akan membentuk mendakan hijau. Di sini Ana disediakan contoh bagi memperjelaskan lagi topik ini. Pepejal X tersebut ialah jenis garam yang tidak diketahui dan akan ditambahkan air suling. Kita akan mendapat 3 kemungkinan daripada hasil ini. Kemungkinan yang pertama, garam X tersebut tidak larut di dalam air dan akan menghasilkan mendakan hijau. Yang mana kita akan nampak garam X mungkin garam kuprum 2 karbonat atau garam ferrum 2 yang tidak larut dalam air. Kemungkinan yang kedua, garam X tersebut larut di dalam air dan menghasilkan larutan berwarna hijau ke hijau muda. Garam X tersebut mungkin garam ferrum 2. Kemungkinan yang ketiga, garam X tersebut larut di dalam air dan menghasilkan larutan berwarna biru. Garam X mungkin garam kuprum klorida. Seterusnya, tindakan haba ke atas garam dan ujian gas. Gas yang terbebas semasa garam terurai oleh haba boleh dikenal pasti melalui warna, bau, kesan ke atas kertas litmus lembab atau yang terbaik melalui ujian gas. Berdasarkan warna, baki pemanasan dan gas yang dikenal pasti, kita boleh membuat inference ke atas ion yang mungkin hadir di dalam garam. Contohnya seperti, kalau contoh baki warna pemanasan tu, dia dapat warna hitam. Maksudnya garam tu mengandungi ion kuprum 2. Dan kalau warna perang, garam tu mengandungi ferrum 3. Dan kalau kuning apabila panas dan putih apabila sejuk, garam tu mengandungi ion zinc 2. Dan kalau perang apabila panas dan kuning apabila sejuk, garam tu mengandungi ion plumbum 2. Okey, seperti yang anda boleh lihat, ini adalah contoh analisis kualitatif berdasarkan tindakan haba ke atas garam X dan ujian gas. Kalau kita tengok dekat hujung belah kiri tu, dia ada tulis garam X berwarna putih. Dan garam X berwarna putih lah maksudnya. Ni garam X berwarna putih ni, dia bukan garam jenis ferrum 2, ferrum 3 atau kuprum 2. Kenapa dia bukan? Sebab dia warna putih lah. Seterusnya, bawah dia garam X ni dia ditambah air. Lepas tu kita dapat garam ni dia tak larut dalam air. Conclusion, garam X semestinya garam tak terlarut. Seterusnya, belah kanan tu dia dipanaskan dengan kuat. Kita dah tahu garam X ni dia bukan jenis garam ferrum 2, ferrum 3 atau kuprum 2, dan dia juga garam yang tak terlarut dalam air. Lepas tu garam X dipanaskan dengan kuat dan seterusnya kita dapat baki berwarna putih semasa panas dan selepas sejuk. Maksudnya panas sejuk dia warna sama lah. Kalau contoh plumbum tadi kan, plumbum 2 dia perang masa waktu panas dan kuning masa waktu sejuk. Tapi garam X ni dia masa sejuk panas, Wait a minute. masa sejuk putih, masa panas putih. Itu kita dapat. Dan lagi satu, kita dapat gas yang tidak berwarna. Kalau sifat garam yang masa disejukkan putih dan masa dipanaskan pun putih, kita dapat tahu garam semestinya lah bukan garam zinc
2 atau Ferrum 2 atau Ferrum 3 atau Plumbum 2 atau Cuprum 2. Itu kita dapat tahu. Seterusnya garam tu dia dialihkan ke dalam air kapur dan didapati air kapur menjadi keruh. Dan kita dapat tahu lagi, kalau air kapur menjadi keruh, maksudnya gas karbon dioksida hadir. Maka conclusion, garam X mengandungi ion karbonat. Garam karbonat akan menghasilkan gas yang mengeruhkan air kapur. Garam nitrat akan menghasilkan gas berwarna perang dan bersifat asid. Garam amonium menghasilkan gas yang berbau sengit dan bersifat alkali. Garam nitrat atau AgCO3 akan menghasilkan gas menyalakan kayu uji berbara. Garam Y berwarna putih. Garam Y bukan garam jenis Ferrum 2+ atau Ferrum 3+ atau Cuprum 2+. Okey, kalau garam Y ni ditambah dengan air, dia akan menghasilkan larutan yang tidak berwarna. Maksudnya garam Y ni adalah garam yang terlarut. So kalau dipanaskan dengan kuat, garam Y tidak mungkin mempunyai zinc 2+ atau Ferrum 2+ atau Ferrum 3+ atau Plumbum 2+ atau Cuprum 2+. So apabila dipanaskan dengan kuat, baki warna putih semasa panaskan dan selepas disejukkan akan terasa. Kemudian semasa pemanasan juga terdapat gas perang yang gas tidak berwarna. Kemudian diuji dengan kayu uji berbara dan kayu uji berbara menyala. Ini menunjukkan gas perang nitrogen dioksida dan gas oksigen hadir, menunjukkan garam Y mengandungi ion nitrat NO3. Okey, jadi tamatlah tabayun kita dalam topik ini. Sebelum Ana mengakhiri video ini, Ana nak selitkan sedikit peringatan kepada kita semua tentang takwa. Okey, dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Maksudnya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenali. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Okey, kat sini nak cerita apa itu maksud takwa kan. Secara umumnya kita tahu takwa itu ialah takut kepada Allah dan melakukan segala suruhannya serta meninggalkan segala larangannya. Maksudnya kita ni beramar makruf nahi mungkar kan. Okey, poin penting dekat ayat ni ialah orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Okey, apa lagi sebagai kita ni sebagai hamba Allah, orang yang beriman kan kepada Allah, apa lagi pencapaian yang paling tinggi kita boleh dapat selain menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah kan? So tak ada. And Ana nak selitkan sedikit tentang dalam tabayun kita tu, di mana Allah menjadikan fizik garam tu daripada hijau kepada biru, daripada perang kepada perang kekuningan. Lepas tu garam tu boleh bertukar menjadi hitam, boleh menghasilkan gas yang sengit, gas yang berwarna perang. Kira Allah ini maha teliti dan maha berkuasa lah kira. So tak ada lagi sebab untuk kita tak bertakwa kepada Allah. Okay, itu saja daripada Ana. Semoga kita menjadi mukmin yang mulia di sisi Allah. Terima kasih dan Assalamualaikum.